tujuan ada dua fasal yang nak dipinda. Pasal pertama berkaitan dengan tajuk ringkas, tidak perlu dibahaskan. Pasal kedua seperti yang telah diterangkan oleh Menteri tadi ialah mengenai pembayaran hutang. Dan pembayaran hutang ini berkaitan dengan subsection 1851 Akta 77. Menteri telah menerangkan salah satu sebab mengapa perlu ada akta ini. Sebab yang disebutkannya ialah kerana adanya penubuhan sebuah lembaga yang baru, lembaga pembiayaan. Adakah apa-apa lagi yang mendorongkan akta ini? Adakah misalnya disebabkan banyak hutang yang tertunggak atau ramai orang yang berhutang belum bayar, dan oleh kerana itu perlu dikuatkuasakan undang-undang seperti ini? Sekiranya inilah sebabnya, maka saya ingin menyebutkan bahawa kita perlu memikirkan apakah kemudahan-kemudahan yang boleh kita berikan kepada tentera, terutama sekali yang berpangkat rendah. Kita tahu yang berpangkat rendah ini pendapatannya kecil dan tentu sekali pensiunnya lagi kecil, biasanya separuh daripada apa yang mereka terima. Dan ada pula di antara mereka yang tidak ada pensiun oleh kerana pilihan-pilihan daripada perkhidmatan mereka yang tertentu. Oleh kerana golongan ini, terutama sekali yang berpangkat rendah ini, sudah memberikan khidmat yang begitu baik kepada negara dan kepada rakyat, maka tentulah negara dan rakyat seolah-olah terhutang budi untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Saya tidak mengatakan kita harus lupus atau lupakan saja hutang itu. Walaupun misalnya orang yang berhutang pada bank berjuta-juta dilupuskan begitu saja. Apa yang saya maksudkan bahawa kita mesti fikirkan bagaimana nak menolong mereka. Satu, misalnya, adakah hutang yang dikenakan itu mengenakan juga hutang yang diambil itu mengenakan juga bunga? Sekiranya ada unsur bunga ini atau faedah, maka saya ingin mengesyorkan supaya tidak ada faedah atau bunga yang dikenakan kepada hutang perumahan, terutama sekali pada pegawai rendah tentera. Keduanya, berapakah biasanya jumlah ataupun kadar persen bunga, kadar persen hutang yang harus dibayar berbanding dengan gaji mereka? Kalau misalnya kadar hutang yang patut dibayar tiap-tiap bulan adalah tinggi persennya berbanding dengan pendapatan mereka yang rendah itu, maka saya ingin cadangkan juga bahawa diadakan mekanisme untuk memikirkan, untuk melaksanakan supaya hutang yang dibayar tiap-tiap bulan itu kadarnya kecil dan tidak menjejaskan gaji mereka ataupun pensiun mereka. Ini akan berarti sangat besar, terutama sekali kepada bukan saja pegawai-pegawai rendah, tetapi khususnya pegawai-pegawai rendah yang mempunyai anak yang ramai, yang bersekolah ataupun yang belum bekerja. Saya menekankan tadi bahawa ini semua perlu kita fikirkan kerana mengenang budi kepada pasukan tentera yang berhutang itu. Akhir sekali, yang dipertua, kita sudah mengetahui bahawa kerajaan mempunyai bermacam-macam rancangan perumahan, dan ada juga misalnya telah diterangkan dalam dewan ini tentang rumah yang dia rent to buy ataupun disewa untuk beli. Jadi saya ingin mengusulkan kepada kerajaan supaya menggantikan cara berhutang untuk membuat rumah ini dengan cara rent to buy
ataupun sewa untuk beli. Kerana sewaan untuk beli ini akan lebih meringankan bebanan mereka, sama ada waktu bertugas, masih bertugas, ataupun semasa sudah pencen. Sekian, terima kasih. Itu betul. Terima kasih Yang Hormat, terima kasih. Kalau tidak ada yang lain-lain, saya silakan Yang Hormat beri jawapan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua di atas soalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Syed Husin Ali sebentar tadi. Seperti mana yang telah saya jelaskan tadi, bahawa apabila kita meminda akta ini, ianya adalah bertujuan untuk menyelaraskan terhadap tindakan dan keputusan kerajaan untuk menubuhkan lembaga pembiayaan surahan perumahan sektor awam LPPSA, yang satu ketika dulu bahawa pinjaman-pinjaman ini adalah dikendalikan oleh bahagian pinjaman perumahan, dan perbadanan ini adalah merupakan satu langkah yang dibuat kerajaan untuk menambah baik lagi sistem perkhidmatan pengurusan pinjaman kerajaan, dan ianya tidaklah bermaksud dengan perkara-perkara yang lain, melainkan adalah untuk menambah baik lagi pengurusan dan juga perkhidmatan kepada anggota-anggota kerajaan yang meminjam wang daripada kerajaan untuk maksud membeli rumah. Dan beberapa cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat itu memang kita mengambil maklum. Sememangnya adalah menjadi satu tanggungjawab sosial kepada kerajaan untuk memastikan bahawa anggota tentera kita, khususnya daripada pelbagai pangkat, sama ada pangkat tinggi ataupun rendah, untuk mendapat kemudahan pinjaman perumahan dan juga mendapat rumah. Kerana kita harus sedar bahawa anggota tentera adalah merupakan golongan yang telah menabur banyak jasa kepada negara ini untuk mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara kita. Oleh sebab itu adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa mereka ini mendapat pembelaan yang sewajarnya, dan beberapa perkara yang harus dilakukan ialah untuk membolehkan mereka mendapat pinjaman perumahan semasa dalam perkhidmatan. Untuk makluman Yang Berhormat, sememangnya pihak kerajaan telah pun menyediakan pinjaman perumahan kepada semua anggota tentera tertakluk kepada Pekeliling Perbandaran bilangan PR 1.12013, di mana apabila seseorang tersebut telah menjadi anggota tetap, ianya boleh membuat pinjaman, dan sekurang-kurangnya telah pun berkhidmat 1 tahun. Gaji bersih minimal bulanan tidak kurang daripada 20% daripada gaji terkini setelah ditolak potongan pinjaman perumahan yang dipohon, berbanding dengan kaki tangan awam yang lain, di mana gaji bersih bulanan tidak kurang daripada 40%. Kelonggaran syarat-syarat yang telah diubah suai ini telah membolehkan banyak warga tentera memiliki rumah awal setelah mereka berkhidmat 1 tahun dan ke atas, dan ini bermakna apabila anggota bersara, mereka telah pun membuat bayaran 3/4 sekiranya anggota tersebut berkhidmat dalam tempoh 21 hingga 25 tahun, dan jumlah hutang pinjaman ini telah mengurangkan beban jangka masa bayaran selepas mereka bersara, dan sekurang-kurangnya anggota telah memiliki rumah sendiri selepas bersara. Jadi ini yang saya ingin jelaskan di sini. Cadangan Yang Berhormat juga untuk supaya mengenakan interest free loan ini adalah merupakan satu cadangan yang boleh dipertimbangkan bergantung kepada keupayaan kerajaan. Walaupun cadangan ini memang baik dan popular, tetapi ianya juga harus mengambil kira keupayaan kerajaan dan juga harus diselaraskan dengan anggota-anggota perkhidmatan yang lain, kerana sekiranya
ianya dikenakan kepada anggota tentera, mungkin juga akan menyebabkan jabatan-jabatan lain juga memohon permohonan yang sama, dan ini akan membebankan keuangan kerajaan dengan begitu banyaknya. Walau bagaimanapun, apa saja perkara-perkara yang boleh memberikan kebajikan kepada anggota tentera kita, kita sedia mempertimbangkan. Untuk makluman yang berhormat, sememangnya Angkatan Tentera Malaysia mempunyai beberapa agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk membantu golongan tentera ini, khususnya untuk mendapatkan perumahan. Misalnya Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Lembaga Tabung Angkatan Tentera adalah merupakan satu agensi yang telah pun terlibat dalam, bukan sahaja dalam pelaburan-pelaburan yang memberikan pulangan yang tinggi kepada pencarum-pencarumnya, dengan sehingga kini Lembaga Tabung Angkatan Tentera telah pun mampu memberikan pulangan sehingga 16% kepada caruman-carumannya, dan ini adalah merupakan satu rekod yang begitu baik. Dan bagi menyediakan perumahan anggota-anggota tentera, pihak LTAT telah membangunkan sekurang-kurangnya di 3 tempat Taman Lembaga Tabung Angkatan Tentera di Bukit Jalil, Mutiara Damansara Selangor, dan Mutiara Rini Johor. Walaupun 3 pembangunan ini yang telah pun menjual sekurang-kurangnya 1,650 rumah mampu milik kepada anggota tentera yang layak di Johor Bahru, Damansara dan Kuala Lumpur, tetapi pada ketika ini Lembaga Tabung Angkatan Tentera juga dan anak-anak syarikatnya memang bercadang untuk membina sebanyak 1,068 unit rumah kos sederhana dan 580 unit rumah mampu milik prima di Bukit Jalil, serta 748 unit rumah berkembar 2 tingkat dan 307 unit rumah teres 2 tingkat di Mutiara Rini Johor. Dan ini rancangan-rancangan yang yang telah terlaksana dan akan dilaksana, dan saya juga dipahamkan oleh pengurusi Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan juga Senator Tan Sri Anwar, akan banyak lagi projek-projek perumahan yang akan disediakan, dan di antaranya yang telah pun dirangka dan dirancang oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Dan untuk makluman yang berhormat juga, Koperasi Angkatan Tentera yang akan diperbadankan sebagai badan bank koperasi pada tahun hadapan juga berhasrat untuk mengadakan beberapa projek-projek perumahan yang bertujuan untuk menyediakan perumahan kepada anggota tentera kita. Dan selain daripada itu, yang berhormat Senator Dr. Syed Hussein telah pun juga mencadangkan berkaitan dengan rancangan perumahan rent to buy. Ini pun merupakan satu cadangan yang baik, dan saya berharap Lembaga Tabung Angkatan Tentera akan dapat menggiatkan lagi pembinaan perumahan berbentuk rent to buy ini, kerana sekurang-kurangnya ini akan dapat menambah keupayaan khususnya golongan Angkatan Tentera berpangkat rendah untuk mendapatkan rumah. Seperti mana yang kita tahu bahawa akibat kemajuan dan juga pembangunan negara Malaysia, harga-harga rumah telah meningkat dengan begitu banyak, dengan begitu tinggi sekali, sehingga menyebabkan ramai yang tidak mampu untuk membeli, khususnya mereka yang bergaji rendah ataupun pendapatan rendah, dan sudah menjadi satu tanggungjawab sosial kepada agensi-agensi kerajaan ataupun JLC kerajaan untuk membangunkan sebanyak mungkin rumah mampu milik yang dapat dibeli bukan oleh golongan-golongan ini. Dan saya berharap Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan juga bank Corp ataupun bank koperasi Angkatan Tentera juga di masa akan datang akan dapat menggiatkan lagi usaha-usaha ini, memandangkan beberapa kawasan-kawasan bernilai tinggi yang dimiliki, tanah-tanah yang bernilai juga dimiliki, land bank Angkatan Tentera juga begitu banyak yang boleh disediakan untuk maksud ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang berhormat di atas cadangan tersebut. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa